Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita meneruskan pengajian surah Al-Baqarah muka surat 25, insya-Allah ayat yang ke 166. Kita baca, semoga Allah memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. 166 muka surat 25 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعلمهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ayat pada malam ini dia berhubung kait dengan ayat yang sebelum, ayat 165, di mana kesan daripada 164 lagi. Dalam ayat 164 Allah memperkenalkan diri dia dengan ayat tegur, ayat 64 164 Allah memperkenalkan diri dia dengan menceritakan tentang kehebatan kudrat dia. Allah mencipta langit, dia mencipta bumi, dia mencipta malam, siang, dan juga mencipta laut dan mencipta kapal-kapal semua sekali. Wahai hamba, kamu tengok hanya aku sahaja yang mempunyai kudrat semacam ini, tidak ada orang lain seperti aku, maka kenapa kamu tidak beribadat kepada aku? Maka Allah pun menegur golongan-golongan yang degil, dah kenal Allah semacam itu, masih lagi mencari ataupun bergantung kepada makhluk-makhluk selain Allah, sedangkan makhluk-makhluk tersebut tidak mempunyai sebarang kudrat seperti mana Allah memperkenalkan diri dia tadi. Maka golongan-golongan ini ialah mereka mencari lagi bersama dengan Allah, mereka mencari andada, maknanya sekutu-sekutu bagi Allah. Dia mengambil sifat Allah, letak pada makhluk lain, dan dia minta dengan makhluk tersebut. Dia bergantung kepada makhluk tersebut. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah dia ada andada tadi, andat tadi. Maka untuk golongan ini Allah menceritakan bab ancaman di hari akhirat untuk golongan yang semacam ini. Allah kenalkan diri dia, tak nak juga mengenal Allah, tak nak juga mempelajari ayat-ayat Allah, masih lagi lawan ayat-ayat Allah. Maka di hari akhirat Allah buat ayat berbentuk ancaman akhirat, yakni takhwif ukhrawi, di mana hari akhirat nanti Allah akan hukum golongan-golongan ini, dinampakkan golongan-golongan, Allah panggil dengan golongan zalim, yakni menzalimi diri dia sendiri. Maka ayat pada malam ini sambungan huraian kepada takhwif ukhrawi, huraian kepada
ancaman akhirat bagaimana berlaku, yakni daripada ayat yang atas, walau yara, kamu akan kalau dilihat di hari akhirat nanti bagaimana berlaku yang kita baca sekejap tadi. Ini suasana hari akhirat. Allah nukilkan sebegini rupa untuk orang-orang yang degil tadi, yakni satu golongan. Kenapa dia degil? Kerana dia mendapat pelajaran daripada guru-guru dia yang sesat. Itu masalahnya. Maka di hari akhirat, ayat yang kita baca tadi, Allah menemukan di antara guru dengan anak murid. Guru mengajar ilmu sesat lantaran dia tak belajar, dia mengajar perkara-perkara khurafat, dia mengajar perkara-perkara bid'ah, yakni dia tidak ajar hadis-hadis yang sahih, dia mengajar hadis-hadis yang palsu, dia mengajar tafsir Quran berdasarkan perkara-perkara tidak yang jauh sangat dengan ketauhidan, yang dia mengajar perkara-perkara kesyirikan, maka guru tersebut akan ditemukan dengan anak murid dia tadi. Suasana dia semacam ini. Di hari akhirat, suasana yang amat mengerikan. Allah nak mewujudkan suasana supaya guru tahu, anak murid tahu. Itu suasana akan berlaku semacam ini. Tengok bagaimana kita baca. Ittabarra'al lazina, dan sekiranya ataupun dan ketika itu tabarra'al lazi, apa dia bara ni? Kita baca ayat apa tu? Bara'atum minallahi wa rasuli. Surah apa tu? Surah Taubah kan? Tidak ada bismillah tadi. Mana Allah memutuskan hubungan, mana bara' ini memutuskan hubungan. Kalau surah At-Taubah, Allah memutuskan hubungan golongan-golongan musyrikin. Pasal apa? Pasal mereka degil sangat, mereka mencabul perjanjian-perjanjian yang dibuat, mereka cakap bohong. Pada malam ini, ittabarra'al lazina, maka memutuskan hubungan ataupun berlepas diri. Siapa dia? Al-lazina, orang-orang yang uttubi'u minalladzina taba'u. Mana tubi'u ini orang yang orang yang diikuti. Uttubi'u mana orang yang diikuti. Siapa dia orang diikuti? Mana golongan-golongan ilmuwan, golongan-golongan ustaz, golongan-golongan guru. Maknanya dia diikuti. Golongan-golongan ini, maka golongan ini akan berlepas. Dia tak nak berkenalan, dia boleh jauh, dia lari daripada siapa dia? Minallazina, dari orang-orang yang siapa ni? Ittabi'u, orang-orang yang mengikutinya. Tubi'u, diikuti. Tabi'u, mengikuti. Maknanya ittabi'u ni anak murid dia, pasal dia ikut guru tadi. Maka nak ceritanya, golongan-golongan guru, ustaz atau sesiapa saja yang menjadi ikutan orang ramai, pada hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, dia akan lari. Dia akan memutuskan hubungan, tak nak langsung orang tengok dia. Langsung dia tak nak tengok anak murid tengok. Kenapa dia tak nak tengok? Pasal anak murid dia akan marah dengan dia, akan tuntut kejahatan-kejahatan yang dia buat. Kenapa? Pasal sebenarnya bila guru mengajar perkara yang salah, kan? Yang pertama, memang dia tak menanggung dosa orang lain. Tetapi dia menanggung dosa yang dibuat sendiri. Contoh, dia mengajar salah, dia beramal dengan salah tadi. Dia buat khurafat ataupun dia buat bid'ah. Pertama. Yang kedua, anak murid tadi, bila dia mengajar anak murid dia beramal sama seperti dia amal yang dia ajar. Maka anak murid dia tadi berdosa kerana dia beramal dengan yang salah. Tetapi guru tadi, yang kedua, dia menanggung dosa anak murid dia yang buat salah tadi kerana dia ajar benda yang salah tadi. Maka guru dapat 2, anak murid dapat 1. Nampak? Di hari akhirat, bila kita menjadi contoh orang lain tiru kita buat jahat, maka dosa yang orang lain ikut kita ditanggung oleh orang yang buat tadi. Kena jaga-jagalah. Kena jaga-jaga WhatsApp ke apa ke. Jangan sekali-kali kita share benda-benda yang tak betul.
buat benda yang karut marut, maka takut orang beramal dengan perkara tersebut, maka kita tak pasal-pasal menanggung dosa orang yang buat tadi. Jadi kenapa dia tak nak jumpa? Kenapa dia memutuskan hubungan? Kerana ngeri sangat ketika itu. Ngeri sangat azab yang dia nampak dah ketika itu amat-amat mengerikan, kerana tak cukup modal. Dah, dosa apa tu dia tadi akan diminta oleh anak murid. Yang pertama, yang kedua, dia kena tanggung dosa-dosa bila tak cukup tadi. Maka takut sangat, ngeri sangat. Maka di sini golongan-golongan guru tadi, dan di sini mungkin suami, mungkin isteri dengan anak-anak, sesiapa saja ketika ini. Sesiapa saja yang menjadi ikutan orang lain ilmu dia tadi, maka ketika ini dia akan memutuskan hubungan. Maka ketika itu bagaimana? Wara'awul azaba, ketika mereka melihat azab yang pada masyarakat tersebut. Maka bila ngerinya sangat mereka guru-guru tadi melihat azab tadi, dia rasa dah akan dikenakan kepada dia, maka wataqatta'at, maka dia pun berputuslah bihimul asbab, dengan orang-orang yang dia ajar tadi. Atas dunia dia baik sangat, tiap-tiap hari dia mengajar, dia jumpa anak murid dia, bersalam, dia cium tangan, cium kaki dah, ambil air kaki, berbagai-bagai bentuk dah, berbagai-bagai bentuk pemuliaan anak murid dengan guru dunia. Sangat baik sangat, tak pernah berpisah dalam majlis ilmu manjang dengan guru. Tapi di sana nanti dia berpisahlah. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka mereka berputuslah hubungan yang mesra atas dunia dulu, sekarang ini jauh lari sangat. Allah buat dalam ayat lain surah Yasin lah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, maka berpisahlah pada hari ini wahai golongan-golongan pendosa. Mana ngeri kita ke dengan anak-anak kita ke, dengan isteri kita ke, kalau kita ajar tak betul dengan dia, suasana beginilah akan berlaku. Boleh Maka itulah hayat akhirat akan berlaku. Anak murid akan guru tadi akan memutuskan hubungan dengan anak murid dia, walaupun sayang macam dunia ni, dan anak murid tak dapat lagi nak minta pertolongan guru dia dekat sana, pasal dua-dua duduk dalam neraka jahanam. Dalam ayat-ayat yang lain dipanjangkan lagi, anak murid mencari, guru lari, anak murid berdoa. Wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Wahai Tuhanku, mana dia orang menipu aku ni? Mana guru aku? Yang menipu guru aku masuk guru manusia dan syaitan-syaitan. Tunjuk dengan aku sekarang ni. Pasal apa? Kami nak pijak dia, hina dia bawah neraka jahanam, bawah sekali. Tengok, dia berdoa dengan Allah. Pasal guru lari dengan dia, tak jumpa orang tipu dia dunia ni. Suasana Allah akan nukilkan di hari akhirat, suasana yang mengerikan. Masing-masing nak lepaskan diri nampak azab tadi. Dalam hadis dalam ayat lain, dia sanggup gadai anak, gadai bini, nak lepaskan diri dia daripada azab yang begitu menakutkan. Apa saja buat, janji kita lepas daripada azab. Nak ceritanya amat-amat mengerikan di alam akhirat, di mana masing-masing tujuan dia nak lepas diri je. Itu tujuan dia. Dunia ini berbeza, tapi di hari akhirat baik macam mana pun di sana nak lepas diri kita sendiri saja bila menengok azab yang amat-amat mengerikan. Maka Allah pun qabullah, jumpalah di antara guru dengan murid tadi, dan syaitan pun jumpa juga. Maka bersoal jawablah. Syaitan pun jawab, guru pun jawab. Polang, kenapa kamu marah aku, maki aku, nak minta Allah hukum aku, kamu nak tendang aku, kenapa sangat ni? Aku dunia dulu, aku tak paksa kamu pun, aku cuma cerita saja. Kenapa kamu dengar aku? Nampak tak? Dia cuba nak pusing balik. Dia kata aku tak paksa, aku hanya bagi tahu saja. Syaitan pun sama. Wahai Polang, kamu tak nampak aku pun, tapi kamu dengar bisikan aku pun, tapi kenapa kamu ikut aku? Maka Allah kata, diam. Kamu semua bersalah, masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Suasana semacam itu, banyak cerita-cerita ayat-ayat yang seumpama diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ayat 167. Bagaimana suasana takhwif ukhrawi, suasana yang
ancaman Allah pada hari akhirat akan berlaku. Kalau kita silap pilih guru, maka pilih guru yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia berdasarkan mimpi ke, dia berdasarkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis palsu ke, maka amalan-amalan pun palsu lah, pasal dia belajar benda yang palsu. Itu maksudnya. Tengok macam lagi. Maka dia Allah hurai lagi percakapan di antara anak murid dengan guru. Anak murid ni. Wa qala allazi dan berkatalah siapa dia? Orang-orang yang ittaba'u, berkata orang yang mengikuti anak murid tadi, berkata anak murid tadi. Menyesalnya pasal bila dia jumpa dengan guru tadi, guru dia kata, "Kenapa kamu ikut aku? Jumpa dengan syaitan pula. Kenapa kamu dengar bisikan aku? Sedangkan Allah dalam Quran dia cakap sekian. Kenapa kamu tak ikut? Aku hanya bisik saja." Guru dia kata, "Aku hanya bagi tahu saja. Kenapa kamu ikut? Sedangkan Allah dalam Quran dah jelas. Kenapa kamu tak ikut Quran? Kamu ikut aku." Maka kecewa, defrah lah anak murid tadi. Pasal apa? Pasal dia hanya menyangkut amalan dia kepada guru dia. Tak tanya pun. Dalam istilah lain, dia umpama gerabak kereta api, dia menyangkut gerabak kepada enjin tadi, tak bertanya pun. Kamu ajar siapa cerita, sahih ke tak sahih, hadis daripada mana, tak bertanya pun. Dia hanya ikut saja apa guru kata. Dan guru pun bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan dan hadis-hadis yang sahih pun. Itulah punca dia. Punca dia tak bertanya. Punca dia tidak bertanya. Maka ketika ini baru dia nak bertanya. Ketika dia dah hukum dah baru nak sedar perkara ini. Apa kata dia? Ittaba'u, dia kata apa? Menyesalnya, sedihnya ada dalam ayat Quran dia makan ni, gigit. Menyesal sangat. Gigit tangan. Gigit tangan, menyesal sangat. Dunia ini kita setakat antuk-antuk kepala je. Di sana kita gigit, makan tangan ni. Sini sikit tergigit lidah, sakit dah. Tu bayar kita makan. Nak marah sangat. Bapa aku, kenapa aku dunia tu? Selalu marah ingat sampai ke tahap tu. Maka dia kata, lepas dia buat apa ni, dia berkata apa? Lau anna lana, sebahawa wahai Allah, dia merayu ni, sekiranya anna, bahawasanya lana bagi kami karrotan, pengulangan semula. Sekiranya kami, seronoknya kami kalau boleh hidup atas dunia semula. Seronoknya kami kalau boleh kembalikan dunia semula. Tengok tu, dia memimpikan, berkhayalan. Khayal nak kembali dengan dunia. Kenapa? Nak mufarraqah dengan guru tadi. Nak buang guru jauh-jauh dah. Nak ucap, Assalamualaikum guru, aku tak nak ikut kamu dah. Aku nak cari guru yang mengajar Quran, mengajar hadis dah. Aku tak nak dah mengajar mimpi, kalau tak nak. Itu tujuan dia. Kalau dibenarkan, aku kembali semula ke dunia. Lau anna lana karratan, sekiranya alangkah eloknya kalau kami dapat kembali semula ke dunia. Apa kami buat? Pertama kami buat, fanatabarra'a minhum, pasti kami akan marah. Kami tak akan tengok dah guru kami. Pasti kami akan berlepas diri daripada guru yang durjana tadi. Guru jahat sangat, guru mengajar benda salah ni. Aku dah tahu rupa-rupanya kamu dunia dulu kamu tipu aku. Rupa-rupanya kamu mengajar hadis palsu. Kamu mengajar Al-Quran tafsir palsu. Baru tahu sana aku nak memperbetulkan balik. Tugas pertama aku bila kembali dunia, wahai Allah, apa dia? Fanatabarra'a minhum, pasti kami akan memutuskan hubungan dengan guru yang kami sanjung dulu. Baru tahu, baru menyesal lah. Lepas tu kama tabarra'u minna, sebagaimana dia memutuskan hubungan dengan kami sekarang ini. Kama sebagaimana tabarra'u, dia memutuskan hubungan, dia memusuh dengan minna, dari kami sebagaimana sekarang ini. Maka bila jadi macam itu, Allah pun buat idhal mencelahan, kadzalika, begitulah apa dia? Yurihimullahu, memperlihatkan kepada mereka Allah memperlihatkan kepada mereka apa dia? A'malahum, amalan-amalan mereka atas dunia dahulu. Dapat ilmu yang salah, tak tanya guru, belajar hadis-hadis yang palsu, tidak mengaji Quran, beramal dengan perkara-perkara yang mereka rasa saja. Allah tunjukkan di sana. Baru Allah tunjukkan, baru tahu rupa-rupanya sunnah ini betul-betul
amal yang benar. Tapi kalau tak buat sunnah, rupa-rupanya amal itu akan salah. Maka Allah a'maluhum, amalan-amalan mereka wala bagaimanapun hasaratin hasara, maka penyesalan hasaratin, penyesalan alaihim atas mereka penuh dengan menyesal, tapi sesal tidak boleh buat apa dah, pasal hari akhirat lah tempat untuk darul jazam, untuk dihukum. Dunia ini darul ibtilah, untuk diuji, tapi dah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Maka itulah, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, penyesalan mereka kata mereka tiada guna lagi pasal sana untuk menerima balasan sahaja. Wamahum dan tidak hum bagi mereka, dan tidak bagi mereka apa dia? Bikharijina, boleh keluar daripada cekaman Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah hukum, amat kuat hukuman Allah, dia langsung tidak ada cara nak keluar, langsung tidak ada cara nak berehat walaupun sesaat pun daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma hum bi kharijina minan nar, daripada neraka jahanam tak boleh keluar, dan hukuman mereka tidak akan dikurang walau sedikit pun. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Kenapa? Pasal kezaliman diri mereka sendiri, di atas mereka mencari andada min di selain Allah, mereka mencari pergantungan hati yang lain, kerana kesilapan mereka tak belajar ataupun belajar cara yang salah, mencari guru-guru yang salah, guru yang salah. Maka itu ayat 167. Tengok ayat 168. Kesan, salah satu daripada kesan guru-guru yang salah, mengajar ilmu-ilmu yang tak betul tadi, maka kebanyakan orang awam, kebanyakan orang yang tak memilih guru, kebanyakan orang yang tersalah dalam tindakan beramal dengan amalan yang tidak betul tadi, mereka keliru di antara mana satu yang benar, mana satu yang tidak benar. Maka Allah buat contoh di sini ialah dari segi penghalalan dan pengharaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muamalat. Walaupun secara kasar kita tengok muamalat, tetapi sebenarnya ini perkara akidah. Tengok sepitas lalu dia muamalat, tetapi sebenarnya dia perkara-perkara akidah. Tengok ayat ini. Hujan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, apa dia? Kulu mimma fil ardi, kulu, makanlah mimma, dari apa yang fi, di bumi, yang halalan thayyiban. Allah berfirman, wahai semua manusia, makanlah di sini bukan wajib. Makan di sini Allah, pasal kita nak kait dengan akidah, kita nak kait dengan bukannya dari segi muamalah makan minum biasa. Walau Allah kata makan ini, bukan kita tak makan pun tak apa, tetapi kita kena beriktikad benda tu boleh makan. Itu maksudnya kena nak kait dengan akidah ni. Ayat ni, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah daripada yang di bumi ini yang halal dan yang terbaik. Makan. Tapi kalau kamu tak makan pun tak apa, tapi kamu kena beriktikad bila barang halal boleh makan. Nampak tak? Contohlah ayam, benda halal boleh makan kalau sembelih lah. Kalau tak sembelih dia tak thayyibah. Maknanya benda halal dan thayyibah, benda yang disembelih, benda yang bukan curi, bersih, benda bersih, maknanya benda halal dan bersih, makan. Tetapi kalau kamu tak lalu makan, tak apa, tapi kalau kamu kena beriktikad benda itu boleh makan. Faham tak maksudnya ni? Pas nak ceritanya, benda makan kadang-kadang kita tak ada selera. Contohlah apa dia? Dog dah, boleh makan, tapi selera tak ada, dibenarkan. Tapi kita kena meyakini, kita kena beriktikad benda tu syariat kata boleh makan. Allah nak ceritanya, benda yang dia kata halal, kita mesti mengatakan halal.
Benda yang Allah kata haram, dia mesti kata haram. Yang menjadi isu, yang menjadi masalah, guru-guru tadi, dia buat syariat lain, dia kata benda yang halal adalah haram, benda yang haram adalah halal. Dia pusing. Kenapa? Pusing ini pasal apa? Pasal dia berpegang kepada ilmu-ilmu yang salah dengan andada tadi. Apa yang biasa masyarakat ikut? Biasanya bentuk-bentuk pantang larang. Kami tak boleh makan ikan, sedangkan ikan harus halal. Nah, orang Kelantan ikan kacang, orang Perak ni ikan apa, ikan tapah tu. Dia pantang, dia tak boleh. Kalau dia makan, dia kata malah tok nenek kita, pasal ini keturunan tok nenek kita lagi tak makan benda ni. Kita berpantang daripada kaum kita, bangsa kita tak makan benda ni, kenapa nak makan? Kalau kita makan, menjadi sesuatu keburukan di luar asbab. Suwe ke? Tahu suwe? Suwe ni sial. Sial ke? Rezeki tak ada ke? Naik. Tapi ingat, ini dalam luar asbab. Dalam asbab tak apa. Kalau doktor kata kamu tak boleh makan gula, kecil manis, itu dibenarkan. Tapi saya tak makan gula ini, dia kaitkan dengan perkara-perkara luar biasa. Saya tak makan rebung pasal tok nenek saya ni keluar pada anak buluh betung. Dia kait itu. Dia kait dengan luar biasa. Banyak kes, apa lagi? Kes ilmu perubatan. Ilmu perubatan. Tak boleh makan benda berdarah. Dia kait itu. Nak boleh. Kamu nak bersilat dengan kami boleh. 40 hari bersilat, tomoy bersilat ke. Tapi pantang dia, jangan makan benda berdarah 40 hari. Pasal apa? Pasal menjejaskan ilmu tadi. Benar right? Beza, boleh beza benda dalam asbab dengan luar asbab. Kalau dalam asbab, darah tinggi ke, kolesterol ke, tidak ada masalah apa. Tapi nak kait ini dengan perkara-perkara yang tak saintifik. Tapi kita mengaitkan dengan perkara-perkara, itu akan berlaku bila kita berpantang tadi. Jangan sekali-kali berpantang, cuba makan sikit, tak selera, tak pecah liur, tak ada masalah apa. Janji kita batalkan resam kita berpantang dengan perkara-perkara yang Allah halal. Boleh Pasal bila kita mengatakan benda yang Allah kata haram, kita halal, ataupun Allah kata haram, kita halalkan, maka siapa aja kita? Guru kita. Maka guru kita itulah Tuhan bagi kita. Berat ni kini. Dia panggil syirik fi'li. Amalan syirik dalam amalan. Bahaya ni. Dalil dia, tuan tengok surah At-Taubah. Tengok surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Surah yang berapa surah At-Taubah? Berapa belas? Selepas At-Taubah. Surah yang ke-9. Surah yang ke-9 ayat 31. Kita nak tengok sambil-sambil lah. Sambil kita nak faham sangat syirik fi'li ni, syirik amalan ya. Syirik i'tiqadi, syirik amali, dua jenis syirik. Ini syirik amalan. 31. Ayat jumpa? Muka surat 191. Jumpa? Kita tengok dia punya makna lah. Ittakhazu, mereka menjadikan ahbarahum. Ahbar ni ulama-ulama. Orang Yahudi dia panggil ahbar untuk ulama-ulama dia. Maknanya ahli-ahli kitab dia. Ulama-ulama sekarang ni orang Yahudi panggil ahbar. Maknanya habar ini ialah ulama-ulama dia. Mereka menjadikan, siapa dia? Orang Yahudi menjadikan ulama-ulama dia. Lepas tu waruhbanahum, rahib ini ialah rahib daripada takut. Bila rahib ini biasanya dia duduk berkhalwat di tempat-tempat sunyi. Pasal dia takut jumpa dunia, dia takut dia terpengaruh dengan dunia, maka dia menyembunyi. Ahli sufi yang salah lah. Maka ini rahib. Dia takut nak bercampur masyarakat, dia takut nak jumpa dengan dunia, pasal dia takut dia tergoda, maka dia menyembunyikan diri di gua-gua ataupun di kuil-kuil ke berbagai-bagai tempat persembunyian. Itu dipanggil rahib. Tapi dia ulama juga. Maka ulama-ulama ataupun ahbar bagi mereka, waruhba bagi mereka, dua-dua ni ulama dan rahib ini, mereka
arbaban, mereka menjadikan Rob, Tuhan mereka. Orang-orang Yahudi ini menjadikan ulama-ulama mereka dan rohib-rohib mereka ialah Tuhan bagi mereka, arbaban, sekutu bagi Tuhan. Arba ini Rob, penjaga, penjaga, arbaban, andada, syuraka'u, apa dia, min dunillah, berbagai-bagai bentuk syirik yang Allah ceritakan kita bergantung dengan dia selain Allah. Maknanya arbaba ini di samping Allah, mereka percaya dengan arbaba ini min dunillah, selain pada Allah. Lepas tu wal masih dan wal masih ibn Maryam dan Isa bin Maryam pun mereka jadikan arbaba juga, dua-dua. Isa pun mereka kata Tuhan, ulama pun mereka kata Tuhan. Jadi nak tafsir ayat ini dalam di zaman Nabi, di zaman Nabi ada satu orang Nasara, nama dia Adi bin Hatim. Dia ini orang kuat Nasara, orang kuat amalan Nasara, maka keluarga dia masuk Islam. Maka keluarga dia mengajak dia pergi jumpa Nabi untuk masuk Islam. Maka datanglah dia, orang ulama Nasara lah. Maka dia datang jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi dalam hadis ni hadis sahih dan Hasan Albani dia kata sahih, hadis Tirmizi. Datang jumpa Nabi, Nabi sedang baca ayat ni. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Dengar ayat tu, dia tegur Nabi. Wahai Muhammad, kita belum selagi. Wahai Muhammad, kenapa kamu mengatakan kami menjadikan ulama kami, rohib kami sebagai Tuhan? Kami tak pernah kata macam tu. Ditanya. Maka Nabi jawab, dah. Adakah kitab Injil kamu menghalal tapi ulama kamu mengharam? Bila kitab Injil kamu mengatakan dia haram, ulama kamu mengatakan halal, dipindah tu. Itu ada. Ada itulah Tuhan. Nampak tak? Mana kalau kita mendengar guru kita mengatakan yang bercanggah dengan syariat, syariat kata halal, guru kata haram, syariat kata haram, guru kata halal, maka itulah syirik amali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ni. Maka hati-hatilah. Takut kita tak faham perkara ini, maka kita menjadi orang yang syirik fi'li ataupun syirik amali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada sebelum ini kita mempercayai guru-guru kita bertindak ajar kita yang bercanggah dengan syariat, maka cepat-cepat kita bertaubat menyesalnya. Aku kerana ikut guru-guru yang sonsang ajar dahulu. Itulah masa kita jumpa balik di hari akhirat, maka guru memutuskan hubungan. Aku cerita je kenapa kamu ikut. Dia tidak lepas lagi dia. Itu je dia jawab. Nampak itu semua ayat samalah. Maka sambungan ayat dalam At-Taubah ini, itulah kisah dia balik. Kita pergi balik kepada surah maka tadi ada okey. Tak dengar suara hujan. Okey. Oh, jadi ayam tu. Ayam tu itu bukan, itu halal atau tak halal, cuma sekarang ni dipanggil thayyiban ni. Dua jenis kan. Dia halalan, thayyiban. Halal itu ialah benda yang Allah kata halal, tu halal lah, ayam halal. Cuma cara-cara penyembelihan dia, cara-cara persediaan dia, cara-cara mendapat itu sama ada baik ataupun tidak baik. Jadi bab baik tak baik ini, kalau kita nak pegang betul-betul, nak bersih betul-betul, kita kena siasat lah. Tak dengar dah. Berkaya masa hujan, kuat sangat hujan. Ayat tadi. Dia tak dengar. Boleh kuat suara tak? Telinga saya ni ada. Cocok okey. Okey. Oh, setiap tahayal betul lah.
Itu termasuk kategori thayyibah lah. Tapi kita tak berani buat hukum macam tu pasal dia melibatkan muamalah. Kena tanya yang berkaitan dengan fiqh kan ni ya. Pasal dari segi Quran ini dia mencerita bab selagi dia itu Allah kata halal ayam, cuma kaedah dia tadi atas kita lah. Kalau kita tak yakin dengan cara tersebut boleh menimbul tak baik, maka kita kena tinggal lah. Sebagaimana orang sekarang ni yang tak yakin dengan ayam yang disembelih pakai mesin tu, potong saja tu masuk yang panas tu. Adakah ayam mati kerana sembelih ataupun kerana panas ataupun terimpit? Maka sebagai besar yang terutamanya yang mengaji tahfidz tanah, dicari ayam kampung, disembelih sendiri, dibeli ayam kampung sendiri. Lagi pun banyak pilihan sekarang ni, banyak ayam panggil apa tu? Ayam yang apa dia panggil? Ayam organik sekarang ni banyak, kita ada pilihan lah. Kalau kita rasa was-was tak dapat yang thayyibah ini, kita cari ayam itulah, ayam yang terbaik lah, ayam organik. Dia yakin dengan sembelih, ataupun kita sembelih sendiri baru kita yakin. Macam Ustaz Zahari pun sama, dia pergi kedai, dia tak beli, dia sembelih sendiri. Dia minta dengan tuan kedai tu nak sembelih sendiri. Dia sembelih, dia tak itu. Dia jaga bab ni. Maka kita pun kalau kita nak betul-betul yang terbaik lah, langsung tak nak bersubhat, kita kena pegang dulu lah. Tapi kalau kita nak cincai-cincai ala kadar itu atas kita lah, kita kena menjawab lah kalau betul-betul nanti ya. Itu berkaitan dengan fiqh lah. Itu bolehnya. Maka halalan thayyibah, maknanya benda yang halal dan terbaik tadi. Mana kalau kita lawan tadi, maka kita termasuk kategori syirik dalam amali kerana ditipu oleh guru kita tadi. Siapa yang menipu guru kita? Guru kita tadi bukan dia. Di sebalik dia tu adalah syaitan. Sebab tu kita jangan marah dengan manusia. Manusia ni fitrah dia bagus, tetapi syaitan yang mempengaruhi dia. Syaitan yang mempengaruhi tadi daripada mana dia? Syaitan yang mempengaruhi dia, yang membisik dengan dia tadi, itulah punca segala kejahatannya. Maka Allah pun ceritalah bab syaitan ini. Wala tattabi'u, janganlah kamu mengikuti khutwah, langkah-langkah syaitan. Itu maksudnya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan tersebut. Pasal apa? Pasal syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Syaitan ini musuh yang nyata, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam mula-mula memperkenalkan makhluk. Allah nak ciptakan Adam, ketika itulah Allah timbulkan kisah iblis dan malaikat ketika itu. Maka disitulah bermulanya kesombongan, kejahatan iblis tadi, yang mana perangai kejahatan iblis tadi bila masuk kepada manusia dinamakan syaitan manusia. Jin tadi yang jahat tadi masuk dalam syaitan yang jahat, sifat jahat jin tadi, syaitan jin, syaitan manusia ke syaitan jin ke, itulah dua golongan yang berpunca aduwwum mubin, musuh yang nyata ni. Dengar tak hujan lebat? Dengar? Saya dengar, saya tu tak dengar. Telinga tak elok, campur hujan pula. Maka bila Allah ceritakan syaitan, kena ingat daripada mana syaitan mari. Kenapa syaitan mempengaruhi guru-guru tadi? Yang guru-guru tadi menghalalkan yang Allah kata haram, mengharamkan yang Allah kata halal. Daripada mana guru-guru tadi membuat fatwa yang sedemikian rupa? Guru-guru tadi berfatwa yang sedemikian rupa kerana dipengaruhi oleh syaitan. Kenapa dia dipengaruhi oleh syaitan? Kerana dia mempelajari ajaran-ajaran yang tak betul. Punca asasnya yang dia berkawan dengan syaitan kenapa? Pasal dia menjauhi Al-Quran. Itu punca asas dia. Sesiapa yang tak belajar Quran, sesiapa yang tak nak mengambil pengajaran pada Al-Quran, maka Allah akan hukum dia dengan letak syaitan. Jelas kan? Ayat surah Zukhruf.
Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mengaji, bertadabbur, mengambil pengajaran-pengajaran, mengambil ibrah-ibrah daripada Al-Quran, maka Allah akan meletakkan syaitan sebagai teman karib dia. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Tugas syaitan menghalang dia daripada buat baik. Dan wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan dia buat jahat pun nampak baik. Inilah syaitan tadi. Maka pasal apa dia? Dialah aduwwum mubin. Isunya kita tak nampak syaitan dia gaib. Tetapi dia punya bisikan power. Dia kata tidur, tidurlah kita lah kelah dah. Dia kata jangan masuk kelah, tak masuk kelah lah kita. Pasal apa? Bisikan dia tu begitu lunak, begitu merdu, yang menyebabkan kita percaya dan yakin dengan bisikan-bisikan dia. Bisikan malaikat, ilham malaikat tenggelam. Pasal apa? Pasal kita jauh sangat dengan kitab Al-Quran. Itu puncanya. Maka Allah gariskan, wahai hamba, yang musuh kamu sebenarnya ialah syaitan tadi, yang kamu dia berkawan dengan kamu kerana kamu jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak ustaz semalam kata, ustaz mana semalam? Yang ustaz asal kata semalam tak? Kenapa? Apa soalan semalam? Allahu akbar. Punca syaitan tak takut dengan kita kan? Kenapa tak takut syaitan kita? Dia buat berbagai-bagai asal. Punca asalnya tauhid. Tauhid. Sesiapa yang tauhid, daripada mana datang tauhid? Apa dia tauhid? Tauhid mengesahkan Allah. Daripada mana mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah datang daripada pemahaman Al-Quran. Pasal tujuan asas Al-Quran ialah Allah nak suruh kita semua mentauhidkan dia. Jadi kalau kita baca Al-Quran, faham Al-Quran, automatik kita ahli tauhid. Automatik syaitan akan lari jauh dengan kita. Itu je. Atas faktor itulah bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jalan-jalan ini, syaitan pilih jalan lain. Abu Bakar jalan ini, syaitan pilih jalan lain. Dia takut nak bertembung. Sama kita. Kalau kita ahli tauhid, tak ada. Syaitan tak berani nak datang jumpa kita pun tak ada. Nak usik kita pun tak ada. Tapi syarat kita menjadi ahli tauhid. Bagaimana cara dia? Cara tak ada cara lain. Memahami Al-Quran, yang pegang betul-betul dengan Al-Quran, yang 100% bergantung pada Allah atas perkara-perkara kecil hingga perkara-perkara besar. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu Nabi Allah Ibrahim, saya mengajar semalam di Kuang. Nabi Allah Ibrahim, Allah uji dia. Allah uji dia, dia berjaya melepasi ujian. Kenapa? Perkara-perkara kecil pun dia ikut Allah, perkara-perkara tauhid lebih-lebih lagi, sampai ke tahap potong kuku, potong misai, potong rambut, cabut bulu ketiak, potong bulu ari-ari kecil. Ikut juga sunnah. Perkara-perkara besar untuk mentauhidkan Allah pun dia ikut. Maka atas perkara itulah syaitan fail untuk goda Nabi Allah Ibrahim. Dia lulus ujian. Kenapa? Pasal dia ikut apa yang Al-Quran, kitab wahyu Allah kata, dia ikut 100%. Betul lah. Nabi kita pun syaitan takut, sahabat pun takut, pasal dia ahli tauhid. Tapi kita ini jauh sangat lah, pasal pergantungan kita jauh dengan kepada selain Allah. Sebab itu Allah kita ni nak ajar ini, bagaimana supaya jangan menjadi syirik dalam amalan. Kalau kita menjadi syirik dalam amalan-amalan kita, kita bukan ahli tauhid. Sikit lagi Maka ayat yang berikut, bila Allah kita, wahai hamba, kenapa kamu sedemikian? Kerana syaitan telah menipui kamu. Syaitan itu musuh yang nyata. Maka Allah pun buatlah apa tugas-tugas syaitan. Kita baca ayat tadi, wa innahum layasuddunahum anis sabil. Tugas syaitan menghalang kita daripada buat baik. Ayat ni, innama ya'murukum bisu'i. Sesungguhnya ya'murukum, syaitan itu menyuruh kamu. Tengok kita baca ayat tadi, syaitan menghalang kita daripada buat baik. Bukan setakat halang saja. Allah kata, di samping dia halang kita daripada buat baik, tetapi innama ya'murukum bisu'i, dia suruh kita, dia bisik kita supaya buat jahat. Buat baik jangan sekali, buat jahat
buat segera. Itulah tugas syaitan yang jahat ini. Dia bisik dan berjalan. Lepas tu bukan setakat buat jahat saja, wal fahsya'i, jahat-jahat yang berbentuk keji, betul-betul keji, jahat yang berbentuk malukan, melibatkan orang-orang lain lagi. Jahat dan juga perbuatan keji berbeza. Jahat ini mungkin dosa-dosa besar. Fahsya ini, perbuatan keji ini dosa besar tapi melibatkan orang lain, berzina ke, bunuh orang ke, merompak harta orang ke, itu fahsya'i, maknanya jahat yang berbentuk keji, dua lah tugas dia. Yang pertama tadi halang buat baik, yang kedua suruh buat jahat, yang ketiga suruh buat jahat yang keji, yang ketiga. Yang keempat apa lagi? Wa antaqulu, dan agar kamu taqulu, kamu mengatakan apa dia? Alallahi, atas Allah. Tengok ni, dia mesti Allah atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Apa dia ni? Jual nama Allah atas perkara yang kita tidak tahu. Jual nama Rasulullah atas perkara yang kita tidak tahu. Yakni tak mengaji Quran, tak faham Al-Quran, tapi bercakap pasal agama. Tak kenal Nabi, tak belajar hadis Nabi, bercakap pasal hadis. Orang ajar hadis sahih, dia pergi belajar hadis palsu ataupun hadis dhaif. Quran ajar tauhid, dia pergi belajar syirik. Nampak tak? Maka itulah syaitan akan membisikkan perkara-perkara yang semacam ini. Bisikan dia ni lunak, halus dan meyakinkan kita. Sebab itu bila dia jumpa di hari akhir nanti, kita marah dengan dia, kita maki dengan dia. Kalau macam ini lebih baik kita tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Marah dengan dia dah. Dia kata, wahai manusia, kenapa kau marah dengan aku? Aku hanya bisik saja. Kamu tak kenal aku, kamu tak nampak aku pun. Kenapa kamu percaya dengan bisikan aku? Dia menempelak balik. Dia menempelak kita balik. Maka di sini maka ayat-ayat terakhir, maka di sini tiga perkara. Syaitan halang buat baik, syaitan suruh buat jahat dengan segera. Yang ketiga, syaitan suruh kita buat perkara-perkara agama yang kita tak belajar. Tak belajar. Agama ini berpunca kata Nabi dan kata Allah. Tiba-tiba qala Allah, qala Rasulullah, tak ambil, kita hanya bercakap pasal agama saja, tak mengaji sebagaimana kita mengaji hari ini. Sebab itu kita dituntut, sebelum kita belajar kitab-kitab yang lain, kita perlu belajar Al-Quran dan hadis dulu. Kita tahu Quran, faham Al-Quran, faham hadis, tahu hadis, baru kita boleh belajar kitab-kitab yang lain. Kenapa? Dikhawatiri kitab-kitab karangan manusia ini tak betul. Kalau dia tak betul, kita belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran bercanggah, dalam Al-Quran tak ada. Kenapa kamu kata sekian-sekian? Kita boleh betulkan apa-apa karangan-karangan oleh penulis tadi. Itu kita dituntut sangat belajar memahami Al-Quran, hadis terlebih dahulu. Ayat terakhir pada malam ni. Ayat terakhir. Okey, lagi satu ayat dah pasal hujan ni, sejuk. Tak mengantuk sangat hujan. Ayat terakhir ialah ayat yang ke 170. Untuk golongan-golongan degil, golongan-golongan yang terpedaya dengan guru-guru yang salah tadi, golongan-golongan yang dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan. Pasal mereka jauh dengan Al-Quran. Ingat wa iza qila lahum, dan apabila dikata kepada mereka. Siapa mereka? Orang yang tak faham Quran, orang yang tak faham hadis. Dia hanya belajar pada mana-mana guru yang mengajar benda-benda palsu tadi. Jika dikatakan kepada mereka, bagi tahu dia, nasihat mereka, jumpa dia minum kedai kopi ke, dah sambil borak-borak di tempat mana ke, borak dengan dia, wahai syekh, ittabi'u, ikutilah syekh, ikutilah, ikuti apa? Ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Apa dia yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Kan jelas tu. Wahai kawan, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Bagaimana nak ikut kalau dia tak faham? Aku hari-hari baca Quran, dia kata seminggu khatam sekali, seminggu khatam sekali, bulan Ramadan seminggu khatam 3 kali.
Mana boleh aku tak baca Quran? Tak. Nampak tak? Dia nak berhujah. Tapi tapi dia kata ittabi', ikut. Ikut ini ialah kita kena patuhi apa yang Allah bagi tahu. Tiba-tiba kita baca Al-Quran, kita tak faham apa yang Allah kata haram, kita tak faham apa yang Allah kata halal, kita tak faham, kita buat saja. Pasal kita baca saja Al-Quran. Sedangkan Allah kata jika pujuk mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang Allah turunkan. Maka qalu, mereka akan jawablah. Kenapa mereka jawab? Adakah mereka jawab? Bukan mereka jawab. Syaitan yang menjadi teman mereka, yang bagi idea kepada mereka. Syekh, kamu cakap dengan jawab macam ini. Pasal jawapan dia itu ke arah nafsu. Jawapan itu jauh daripada suruhan Allah. Apa dia? Qalu, mereka berkata, apa dia? Bahkan tidak. Pasal apa? Nattabi'u ma alfaina, bahkan kami mengikuti apa yang telah kami dapati. Ma alfaina, bahkan tidak, kami cukup bagi kami mengikuti apa yang kami dapati. Alfaina, alaihi, ke atas kami, oleh oleh tok nenek kami. Itu jawapan dia. Kita suruh dia belajar Al-Quran, belajar memahami Al-Quran. Apa yang Allah kata halal, dia kena kata halal. Apa yang Allah kata haram, dia kena kata haram. Yakni apa yang Allah larang, dia kena tinggalkan. Apa yang Allah suruh, dia kena buat. Apa yang Nabi kata buat, amalan dia kena amalkan. Apa yang Nabi kata tak boleh, dia jangan buat. Tapi semua dia lawan dia. Pasal apa? Pasal ni jawapan dia ni, kami tak percaya tu, kami tak faham Quran, kami tak tengok hadis. Kenapa? Cukup bagi kami, bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Cukuplah bagi kami, tok nenek kami dah ajar kami, cukup dah. Takkan tok nenek kami salah, takkan guru-guru kami salah, takkan, semua takkan. Sama tak dengan masyarakat kita? Sama. Kita berhujah, kita berdalil, ajaran guru kita, ajaran tok nenek kita betul, benar. Takkan mereka salah, takkan mereka nak masuk neraka jahanam. Kita mengatakan mereka benar, sedangkan mereka tersebut tak tahu macam mana. Wallahu ta'ala alam, bagaimana guru mereka, bagaimana mak bapak mereka, itu hak mereka. Tapi kalau mereka bercanggah dengan Al-Quran, tak ikut sebagaimana Allah turunkan, maka mereka, amalan mereka jauh daripada syariat. Syirik amali tadi. Tak kira lah guru besar ke, hebat macam mana pun, kalau Allah kata haram, dia kata halal, maka termasuk kategori syirik amali tadi. Dia jawab itu. Maka bila jawab macam itu, bila syaitan membisikkan kepada orang yang ditanya tadi, belajar, ikutilah apa yang Allah cerita dalam Al-Quran, dengan cara memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Dengan cara tu saja yang kamu benar. Tapi mereka jawab, kami tak nak, kami dah memadai dengan ajaran tok nenek kami, cukup dah bagi kami. Maka Allah tegur golongan ini. Dia macam mana? Ni tanyalah. Ni mana ni ada takdir. Ayat tabi'u lah. Ni kan, dia takdir ni. Dengan mana dengan waw tu, dia ada takdir. Maknanya Allah kata ayat tabi'unahu, adakah kamu nak amalkan juga? Itu takdir dia. Adakah kamu nak beramalkan juga seperti mana guru kamu dan tok nenek kamu tadi? Nampak tak? Faham dia? Atau ayat walau Melayu walau jugalah. Walaupun kana aba'uhum, amalan seperti mana tok nenek kamu tadi, la yaqiluna, maka dia tidak mengetahui sebenarnya, tak sama dengan Al-Quran pun. Kamu nak beramal juga ke? Allah tanya, Allah menempelak. Adakah kamu nak beramal juga, sedangkan apa yang tok guru kamu amalkan, apa yang tok guru kamu bagi tahu, apa yang tok nenek kamu bagi tahu, sedang itu dia tak mengetahui, tak sama dengan kitab kami. Dia beramal ikut akal dia sendiri,
Maka sini maka la yaqiluna, tidak mengerti, tak tahu syai'an, sesuatu pun mengenai syariat. Mengenai apa dalil bukti dalam Al-Quran, dia tak tahu apa pun, dia beramalkan juga. Nampak? Maka Allah menempelak. Kamu sanggup mengatakan kamu beramal dengan guru kamu, dengan tok nenek kamu, sedangkan tok nenek kamu tadi beramal, satu hadis pun yang sahih pun tidak ada, satu Al-Quran yang sama beramal pun tidak ada. Tapi kenapa mereka beramal juga? Ada kamu sanggup beramal juga semacam itu, sedangkan tok nenek kamu, guru kamu tadi la yaqiluna syai'ah, tak tahu apa satu pun tahu pun. Tapi kamu pandai-pandai mengatakan dia benar, sedangkan bercanggah dengan kitab Al-Quran. Dan amalan mereka, hujah mereka pun sebenarnya wala yahtadun, tidak dapat petunjuk pun. Kenapa tak dapat petunjuk? Pasal syaitan membisikkan mereka buat hadis palsu pun. Mereka kata apa salahnya benda baik. Nampak tak? Wala yahtadun, tak ada petunjuk pun. Pasal syaitan yang menampak baik apa-apa keburukan yang mereka buat. Mereka mengajar hadis palsu pun, apa salahnya benda baik, amal sajalah. Nah, sedangkan tidak ada sebarang dalil yang Nabi pernah buat ataupun yang diperintahkan oleh para sahabat untuk melakukan. Tak ada sebarang dalil pun. Mereka rasa setiap amalan yang mereka buat tadi, amalan untuk nenek mereka tadi, adalah sebagaimana petunjuk bagi mereka. Kerana bisikan syaitan tadi, wa innahum la yasuddunahum anisabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Buat jahat pun nampak baik saja. Apa siapa? Syaitan tadi yang qarin bersama-sama mereka. Punca asasnya kerana mereka tidak mengambil ibrah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah. Letih dah, kuat suara ni. Pasal nak lawan hujan. Hujan kuat, suara lagi kuat. Tapi sedap ni ayat satu ni Allah umpama, tak apalah. Kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Ada soalan tak? Mari tak dengar suara, tak dengar. Telinga saya pun. Kita sambung sesi yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fid-din wa 'allimna ta'wil wa hadina sawa' wa ta'wil wa inna ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi